Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam satu bulan di mana bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada segala bulan, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan Ramadan ini yang terbaik untuk hamba-Nya beribadah kepadanya, menjadikan pahala dalam bulan Ramadan, segala ibadat yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan dilipat kali gandakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Siti Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak aku nampak dalam mana-mana bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat dengan banyak, membaca Al-Quran dengan banyak dan melakukan segala amal ibadahnya dengan banyak kecuali dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berfikir sejenak. Bagaimanakah seorang insan, seorang sosok tubuh yang dijamin masuk ke dalam syurga, tetapi dalam masa yang sama banyak melakukan kebaikan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Malulah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada itu, sama-sama kita mengambil istifadah, kita mengambil pengajaran, sama-sama kita mengambil iktibar. Kalau kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu dalam bulan Ramadan, perkara pertama yang senang, yang dilipat kali gandakan pahalanya adalah membaca Al-Quran. Nabi SAW, ketika mana wahyu pertama Nabi turun, yang disampaikan oleh Malaikatul Jibril alaihi salatu wassalam, turunnya wahyu ayat Al-Quran itu kepada Nabi, surah yang pertama diturunkan iaitu suratul Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acap kali kita dengar cerita ini, bagaimana proses wahyu itu diturunkan kepada Nabi, dan pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan yang terkejut, berada dalam keadaan yang ketakutan apabila dipeluk oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, Malaikatul Jibril alaihi salatu wassalam. Dipeluk berkali-kali, membacanya, disuruhnya Nabi membaca Iqra, diperintahkan selama 3 kali Iqra. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari, aku tak pandai baca. Bila mana disuruh berulang-ulang kali, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang telah diperkatakan oleh Malaikatul Jibril alaihi salatu wassalam. Kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pandai membaca, yang tidak pandai mengeja, tetapi disitulah turunnya 30 juzuk Al-Quran kepada Nabi dan menjadi panduan serta kita punya petunjuk untuk kita ikuti daripada semasa ke semasa. Kita perhatikan, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana ayat Al-Quran ini disusun dengan begitu cantik daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Disusun dengan begitu rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mengatakan Al-Quran ini tidak relevan, Al-Quran ini tidak boleh diguna dalam masa modernisasi zaman sekarang, tapi kita kena ingat, banyak perkara yang berlaku dalam Al-Quran dan itu juga yang ditunjukkan di dalam ayat Al-Quran. Ini menunjukkan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala bukan kerana ayat Al-Quran itu diturunkan, tetapi
bagaimana untuk kita beriman dengan ayat Al-Quran tersebut. Salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Al-Quran. Turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat. Bukan secara sekaligus, untuk menunjukkan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala diturun satu persatu. Dan diceritakan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum, seterusnya kepada para tabi'at tabi'in dan seterusnya kepada kita. Salah satu mukjizat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu turunnya Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Satu bahasa yang menjadikan kita ingin tahu lebih dalam dan lebih dalam bagaimanakah konteks bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok pada contoh ayat dalam suratul Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyu'minu li falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita perhatikan ayat yang terakhir di bawah itu. Falyastajibu li walyu'minu bi. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kaedah lam falyastajibu li walyu'minu bi? Dalam kaedah bahasa dia dipanggil sebagai kaedah ilmas, iaitu pegangan, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala, kita bergantung kepadanya. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Allah itu mulia dan pemalu, dan Allah itu malu apabila dia tidak memustajabkan doa hamba dia. Apabila seseorang hamba berdoa, Allah malu kalau dia tidak memakbulkan doa hamba dia. Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat pemalunya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha mulia lagi maha pemalu. Bila mana hamba dia berdoa kepadanya, Allah itu malu jika tidak memakbulkan doa hamba dia. Kita perhatikan bagaimana Sang Pencipta kita, walau kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan memakbulkan doa kita sebagai hamba-Nya. Itulah yang dikatakan sebagai mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tolak bandingnya. Tidak ada yang boleh terkalahkan olehnya. Bahkan pada zaman musyrikin, zaman dahulu musyrikin, kaum Quraisy beria-ia bersungguh-sungguh mahu membuatkan satu surah yang sama sebiji seperti dalam Al-Quran. Seperti contoh Al-Fil wa ma adraka mal-fil. Tapi tidak menjadi. Sebab apa? Kalau kita mendengar dari segi maknanya, dia agak tidak teratur dan dia tidak molek di situ. Jadi bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ataupun orang ramai mengatakan Al-Quran itu tidak relevan dalam masa yang dahulu dan masa yang sekarang? Kita melihat Al-Quran yang kita baca pada hari ini, mungkin dalam hati kita akan terdetik, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, adakah mungkin, adakah sempat kalau sebelum aku meninggalkan dunia ini aku boleh membaca Al-Quran? Pernah tak terdetik di dalam hati tuan-tuan dan puan-puan berfikiran begitu? Jika aku mati nanti, ya Allah, sempatkah Al-Quran ini aku dapat bacanya dengan lancar? Sempatkah aku menjadikan Al-Quran ini tersemat di dalam dadaku? Sempatkah Al-Quran ini aku dapat ajarkan kepada anak-anakku dan kepada keluargaku? Kita fikir sejenak. Kata Nabi SAW, hasibu qabla an tuhasibu. Kita hisab diri kita, kita nilai diri kita
sebelum kita dihisap di padang mahsyar. Inilah mukmin ataupun muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menilai diri kita, sentiasa menilai apakah perilaku kita, apakah kebaikan yang tidak kita buat pada hari ini dan hari-hari yang mendatang. Itulah contoh yang terbaik. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik, kita berfikiran, kita menjadikan amalan yang dekat dengan kita itu secara praktikal. Jadikan mulai hari ini Al-Quran itu kita jadikan sebagai idola kita, kita jadikan sebagai sahabat kita. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi penolong kita di hari kiamat kelak, insya-Allah.